رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أيوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam rancangan kita seperti biasa, iaitu rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh ke dalam program kita pada pagi ini, kita ambil masa sedikit pada pagi ini untuk sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh dan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kita cintai, terutama sekali iaitu siapa kita cintai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedikit perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan perkembangan makluman COVID-19 di negara kita, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia maklumkan status terkini setakat 29 Januari 2022 jam 12.30 hari semalam, iaitu kes baharu sebanyak 5,139 kes dan kes sembuh yang terbaharu iaitu 3,767 kes, kes import 226 kes, kes tempatan 4,913 kes dan kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU melibatkan 119 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, stay safe. Okey, kita ambil vaksin untuk apa? Untuk mencegah kita sebagai ikhtiar mencegah COVID-19 di negara kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi yang menghadapi ujian, moga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan ya untuk menghadapi segala ujian. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena ingat kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap ujian yang berlaku pada kita ada manisnya, ada hikmahnya, insya-Allah. Jadi tanpa bermasa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita pada pagi ini kita nak sambung topik semalam, iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 67 sehingga ke 69 bersama dengan saya Da'i Fahmi dan juga panel yang akan mengupas topik kita pada pagi ini, iaitu tak lain tak bukan Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Segak macam biasa saya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita bermula, sediakan mushaf tuan-tuan, sediakan pen, sediakan buku untuk sama-sama kita menuntut ilmu kita pada pagi ini, dan kita ikuti juga, kita ikut apa yang Ustaz akan baca sebentar saja lagi. Hari ini Ustaz nak baca dengan taranum apa Ustaz? Ras, insya-Allah. Taranum ras, muratal Ustaz. Mujawad dulu. Mujawad. Baik, masya-Allah. Jadi tanpa bermasa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk mukadimahnya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Dai Fahmi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini untuk menyambung perbincangan pada ayat surah Ghafir, ayat 67, 68 dan 69 insya-Allah pada pagi ini. Sebelum itu kita akan baca dulu tuan-tuan pada ayat nombor 67 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dialah yang mencipta kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari darah yang beku, kemudian dari seketul daging, kemudian ia mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hinggalah sampai ke peringkat umur dewasa, kemudian kamu dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua, dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Allah melakukan kejadian yang demikian supaya kamu
sampai ke masa yang ditentukan untuk menerima balasan, dan supaya kamu memahami hikmat-hikmat kejadian itu dan kekuasaan Tuhan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, apabila ia menetapkan jadi satu perkara, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu jadilah ia. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah sebagaimana mereka telah dipalingkan daripada kebenaran. Alhamdulillah, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kita telah sama-sama membaca lebih kurang 3 ayat tadi yang insya-Allah menjadi pokok perbincangan kita pada pagi ini. Cuma sebelum itu Ustaz nak sebutkan sedikit tentang satu ayat yang seperti semalam tuan-tuan kita akan membincangkan sedikit tentang qiraat Al-Quran, ya, yang secara mudahnya Ustaz sebutkan bahawa tuan-tuan, bacaan yang kita baca 3 ayat pertama tadi dan juga yang selain daripada ini kita baca, semua sekali adalah bacaan yang dipanggil dengan nama bacaannya qiraat Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Pagi ini pada ayat nombor 69, Ustaz nak baca satu ayat dengan qiraat yang lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan bacaan qiraat Warsh daripada Nafi'. Qiraat Warsh daripada Nafi'. Dengan 2 perubahan yang sedikitlah tuan-tuan, iaitu pertama pada perkataan alam tara ilal ladzina yujadiluna fi itu dibaca dengan 6 harakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, mad badal itu dibaca dengan 6 harakat. Warash membaca dengan 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi pagi ni kita ambil 6 harakat. Baik, Ustaz cuba tuan-tuan. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Dengan dua perubahan. Jadi tuan-tuan, itu untuk pembelajaran kita pada pagi ini, yang insya-Allah mudah-mudahan tujuan Ustaz supaya kita menyebutkan ini, walaupun barangkali sebahagian kita rasa Allah Ustaz yang Hafsan Asim ini pun belum boleh lagi Ustaz nak belajar qiraat lain. Dah, ini sebenarnya supaya kita mengetahui di sana ada bacaan yang lain, cabang-cabang bacaan tersebut yang mana boleh kita pelajari dengan syarat kita bergurulah, menghadap guru dan belajar, insya-Allah sama-sama kita akan dapat kuasai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang ayat ini, ada satu persoalan yang Ustaz sebutkan semalam, ya, iaitu berkenaan dengan satu klip video yang sangat menyentuh perasaan lah sebenarnya. Klip video ini menyebutkan tentang bahawa dia seorang wanita, tetapi dia kata dia berpegang kepada Quran. Berpegang kepada Quran yang dia sebut dengan bahasanya, Ustaz membawa dengar bahasa ni, iaitu Quranis. Quranis ni makna orang yang berpegang kepada Quran. Quran sahaja. Ya, Quran sahaja. Saya tak pakai mazhab, saya tak pakai itu sebagai Quran. Maksudnya gitulah. Walaupun dia tak cakap tolak hadis, tapi pada hakikatnya itulah caranya. Baik tuan-tuan, bila dia berkata begini, maka Ustaz pun dengarlah video secara lebih panjang lebarnya. Ada beberapa perkara yang disebut. Dia kata misalnya orang tanya dia, kenapa makcik tak bertudung? Umur dia sekitar, dia kata lebih kurang 60-61 tahun. Kenapa tak bertudung? Tak bertudung? Dia tak pakai tudung. Tapi dia cuba bercakap tentang Islam lah. Allah. Dan cara dia bercakap ini sebenarnya bagi anak-anak muda sekarang, lemah lembut seorang ibu yang bercakap tu menyentuh jiwa lah. Mudah tertarik. Mudah tertarik dengan perkara ini. Jadi bagi Ustaz kena menjawab jugalah persoalan-persoalan yang diberikan itu. Contohnya dia kata tak pakai tudung itu kerana dalam Quran tidak ada sebut tentang suruh tutup rambut.
Allah. Dia nak suruh sebut perkataan sya'run, rambut tu. Situ tuan-tuan. Jadi dia berpegang hanya kepada Quran. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Untuk awalan ini tuan-tuan, sebelum kita berhenti sekejap ini, pertama sekali di dalam Al-Quran bila sebut tentang berpegang kepada Quran, ada satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran juga, iaitu kita mesti mengiktiraf satu batang tubuh manusia, satu orang. Siapa dia? Yang tuan-tuan insya-Allah kita menyambung selepas ini, serah pada Fahmi dulu. Baik Ustaz. Okey. Kita tak habis lagi mukadimahnya pada pagi ini, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 67 sehinggalah ayat ke-69 dengan bersama dengan saya Da'i Fahmi dan juga panel kita Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Seperti biasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersedia dengan mushaf masing-masing, bersedia dengan pen dan juga buku masing-masing untuk sama-sama kita menuntut, kita baca, kita hayati, kemudian kita amalkan insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz untuk sambungan kepada mukadimah kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, terima kasih Fahmi dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah Allah sekalian. Menyambung kisah kita tadi. Baik, tuan-tuan, apabila disebutkan saya berpegang kepada Quran, maksudnya berpegang pada Quran ini berpegang kepada seluruh Al-Quran. Bagi orang yang berkata dia Quranis ni, istilah baru kali boleh di Quranis ni, berpegang kepada Quran, maka tuan-tuan kalau ada di kalangan kawan-kawan kita, rakan-rakan sepejabat kita, jiran-jiran kita yang kata dia berpegang kepada Quran, tuan-tuan tanya soalan pertama kepada dia, sembahyang ke tidak? Dia mesti terkejut. Semayang lah. Okey, baik. Kalau kata semayang, cuba tunjukkan kat mana dalam Quran yang Allah ajar cara semayang. Allah. Ni boleh sebut tak? Kat mana dalam Quran yang Allah ajar cara semayang? Tuan-tuan, jawapannya ialah mati hidup balik tak boleh jawab. Tidak ada. Yang ada ialah dalam Quran ini, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu ada. Sembahyang apa dia? Rukuk, sujud. Itu aja. Oh, gitu senang ya sembahyang ni. Rukuk dan sujud. Takbiratul ihram tak ada, doa iftitah tak ada, Fatihah tak ada habis. Yang ada rukuk dengan sujud. Bacaan pun tak ada dalam tu. Sebut fi'li saja. Ya. Jadi nak nampak dia punya kelompangan di situ. Dia kata berpegang pada Quran. Baik, satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, dalam Quran mengiktiraf satu orang manusia atau satu batang tubuh yang dengan jelas menyebut namanya seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jelas. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai beriman, taat Allah, taat Rasul. Ini sangat jelas. Jadi ketaatan di situ ialah sama taraf ketaatan kepada Allah. Taat Allah, taat Rasul.
Ulil amri dah ayat lain tu kan. Ulil amri wa ulul amri, tidak ada ketaatan kecuali dia taat kepada Allah. Barulah ada. Tapi kalau Allah Rasul wajib taat. Maknanya kamu kena ikut orang ini. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kamu, saya pegang Quran tapi ayat ni saya tak nak terima pula. Tak boleh. Pula dah. Itu tak betul punya cara kan. Wa ma atakumur rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa sahaja yang Rasulullah bawa kamu terima. Apa yang Rasulullah larang kamu tinggal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsu, bahkan itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa tuan-tuan? Mana Quran ni sebenarnya dia hanya buat dakwaan sahaja, tapi sebenarnya dia tidak ikut kepada Quran, sebab Quran suruh ikut satu orang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz ringkaskan saja tuan-tuan. Kemudian yang sebut tentang rambut tak disebut dalam Quran. Kalau jawapan mudah gini. Arak pun tidak diharamkan dalam Quran. Nah, cuba sebut kalau ada ayat Quran yang kata arak itu haram. Al-khamru haramun. Gitu tak? Ada ke tidak? Tak ada tuan-tuan. Yang ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yang adalah fajtanibu, arak, judi, tunang nasib, sembah berhala, jauhilah. Cuba jauh je. Bukan haram lagi. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, kalau dia nak kira begitu, itu ikut akal punya. Betul. Akal punya tafsir. Akal punya tafsiran. Jadi sangat-sangat jelas dengan tafsiran ayat pertama ni tuan-tuan. Ayat pertama ini iaitu huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin, bahawa dialah yang menjadikan manusia ni daripada tanah, kemudian air mani, kemudian alaqah, kemudian menjadikan dia jadi sebagai budak, kemudian Allah jadikan dia tua. Sebahagian mereka pula yang Allah matikan, tawaffa min qablu walitablu asyuddakum, dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dalam ayat surah Yasin yang dibacakan awal tadi, dalam awal program kita ini, Yasin berkumpulan beramai-ramai. Tuan-tuan, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia kenapa tidak tengok bahawa apabila manusia ini min nutfatin, asalnya pada kejadian daripada nutfah. Bila dia jadi manusia, dia membesar apa semua, tak lama faiza ini maksudnya dengan segera dia membantah. Wa khasimun mubin dalam surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, bahkan dia tanya Tuhan balik. Dan lupa pada kejadian yang asal tadi min nutfatin tadi. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menjadi tulang temulang yang telah hancur ini, adakah boleh dihidupkan balik? Kisahnya tuan-tuan, manusia suka membantah-bantah ini, ialah kisahnya berkenaan dengan satu orang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ubay ni ada nama 3 tuan-tuan. Satu Abdullah bin Ubay, iaitu kepala munafik yang masyhur ni kan, kepala munafik. Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf yang kita nak cerita ini. Dan yang ketiga ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni qari yang hebat pada zaman Umar Al-Khattab. Dialah menjadi imam sembahyang tarawih pertama. Itu namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi jangan bertukar tuan-tuan. Ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini, dia telah buat tulang yang repuk, yang patah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhyillahu al-'idham. Dia kata, adakah Allah akan menghidupkan tulang ini balik? Dia kata, ya Muhammad, wahya ramin, dalam keadaan dia telah repuk, hancur apa semua ni. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu jawab,
Allah akan hidupkan balik tulang temulang itu seperti mana dialah yang buat pada awalnya. Allah. Ni dari sudut kaedah mencipta satu perkara dengan membaiki, mengadakan balik satu perkara, mana lebih mudah? Menciptakah ataupun yang mengadakan telah ada itu lebih mudah? Manalah Yang satu? telah ada. Yang telah ada lah. Nah, kalau komputer rosak nak baiki lebih mudah sebab dia ada, dia punya kaedah-kaedah dah. Nak cipta yang baru tu payah. Apa ya? Kalau kita tengok dalam internet kan Ustaz, gambar komputer yang asal ni sebesar bilik kita ni, studio kita ni. Yang asal. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama berhenti seketika ini dan bertukar. Baik Ustaz. Kepada mukadimah yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita perlu jadi orang yang sangat bersyukur, jangan jadi orang yang membantah-bantah. Bagi kita bersyukur, lagi Allah tambah insya-Allah. Jadi kita nak berehat seketika, kita nak mengopi dulu. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 67 sehinggalah ayat ke-69 yang akan dikupas oleh Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baik Ustaz, saya rasa dah sampai masa untuk kita menjawab soalan daripada para penonton. Insya-Allah kita nak utamakan soalan yang sulung daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya Allah. Apa khabar Puan Norini? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Silakan Puan, Baca silakan. doktor ya. Okey, baik Puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Pertama Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ya. Apakah beza di antara murattal dan mujawad? Kedua, saya nak berpantun. Saya harap Ustaz jawablah. Murid sekolah sedang belajar. Cikgu pula menikmati jamuan. Saya bangga dapat belajar dengan doktor yang berilmuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norini Abdul Latif di atas soalan dan juga bacaan tersebut. Insya-Allah saya serah pada Ustaz. Beli Ustaz. Beli pantun Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Norini daripada Ipoh, Perak. Soal bacaan yang alhamdulillah baik. Cuma berkenaan pantun itu, Ustaz semalam je Ustaz boleh jual, hari ni tak boleh beli dah. Jadi tak apa Ustaz. Baik, berkenaan dengan bacaan Puan Norini, pertama taranum yang dibaca itu bentuk murattal. Murattal ini bacaan yang Puan Norini baca tu betul lah. Dia punya kecepatan sikit, dia punya itu dia panggil murattal. Adapun mujawad yang lebih mudahnya ialah bacaan dalam musabaqah.
bacaan dalam musabaqah. Sebagai contoh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Yang Ustaz baca kan lambat satu dan ada dia punya turun naik suara tu yang lebih jelas, maka itu dia panggil bacaanmu mujawwad. Yang paling mudah ialah dalam musabaqah lah. Kalau Puan Nur ini buka dalam YouTube apa semua tu akan jumpa baca asmi dia panggil mujawwad. Murattal ni huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Yang itu murattal, contoh mudah seperti mana bacaan imam sembahyang. Itu murattal. Boleh Puan ya? Jadi yang Ustaz nak bagi teguran sikitlah tentang min turab wal yahtaris min ilfaqil lisan. Nun bertemu dengan tak tu jadi ikhfa. Tapi dalam kaedah sebutannya hendaklah berhati-hati jangan dilekatkan lidah ke makhraj tu dan nun kan. Min min dia jangan rapat lidah tu, dia kena renggangkan sedikit. Dan hujung akhir sekali ta'qilun tu matikan saja. Ta'qilun. Cukup. Ta'qilun. Itu kita tambah sikit lagi tu atau tidak ya, sekadar mematikan huruf nun tersebut. Tapi ala kulli hal, terima kasih kerana berani mencuba dan bacaannya alhamdulillah insya-Allah dapat dipertingkatkan insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita biasa dengar imam baca murattal. Tapi boleh ke imam baca dalam keadaan mujawwad Ustaz? Kalau jadi imam lah boleh Ustaz? Ustaz ada dua pengalaman. Pertama sekali adalah pengalaman yang Ustaz dengar ada satu orang sahaja barangkali atas muka dunia ni lah yang membaca dengan bacaan mujawwad dalam sembahyang. Allah. Itu nama Syekh Umar Qazabri. Tuan-tuan type dalam YouTube Qazabri, Qazabri. Imam di Masjid Al-Hasan di Morocco. Masya-Allah. Ada Umar Qazabri. Dia baca, terkejut Ustaz dengan bacaan tarawih, dengan bacaan yang mujawwad. Tarawih mujawwad. Orang belakang 30,000 tak berhenti tak pergilah. Mana tunggu sampai akhir. Ini dia Syekh Umar Qazabri. Tapi tempat kita tuan-tuan, adalah kawan Ustaz baca gitu. Dia pun orang Taranum juga, dia baca surah pendek aja, iaitu macam surah Qul ya ayyuhal kafirun, Tabbat Yada, itu sahaja dibaca dalam bentuk mujawwad. Tapi makmum tak tahan, komplain. Dah, contoh Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Gitu cara dalam sembahyang ni. Jadi makmum tak Allah. Jadi makmum tak tahan rupanya, akhirnya dia terpaksa ubah kerana makmum komplain. Dia kena baca murattal. Maknanya dalam solat ini bacaan murattal. Jangan baca mujawwad. Itu okey Ustaz kalau ada komplain. Yang bagi salam kat belakang tak tahu orang langsung. Tak tahu orang, tinggal dia dengan Pak Bilal je. Bilal sekali pula. Baik Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Al-Ali Ali. Ayat yang ke-67 dalam surah ini dinyatakan peringkat-peringkat kejadian manusia dengan begitu terperinci. Adakah peringkat-peringkat kejadian sedemikian dapat dibuktikan oleh sains dan teknologi pada masa kini? Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali di atas soalan tersebut. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Al-Ali Ali. Soalan yang sangat-sangat baik dan tuan-tuan, ini termasuk dalam perbincangan kita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ini adalah satu yang memang berlaku, itulah mengikut yang Allah plan ataupun yang Allah takdirkan berlaku demikian. Baik, kalau dikaji dalam sains, adakah kita temui? Maka jawapannya ya. Ada seorang profesor yang namanya Keith Moore. Tuan-tuan type dalam internet itu Keith Moore. Profesor ini mengkaji tentang kejadian manusia ni, masalah kromosom lah apa semua kan. Dikaji semua sekali ni.
Bila dia kaji tuan-tuan tentang summa min nutfatin summa min alaqah. Nutfah tu tak apalah, benda boleh nampak. Alaqah. Alaqah ni benda tak boleh nampak. Tapi dia kata macam mana Muhammad boleh bagi tahu ni, dia guna nama Muhammad sebab Rasulullah yang bagi tahu ayat ini. Kenapa Muhammad boleh cerita alaqah ni benda tak nampak? Dia pun punya kaji tuan-tuan, dia hanya dapat mengetahui alaqah ini dia panggil lish. Lish ni kita kata lintah ke apa lah. Yang bila ditengok dalam mikroskop, alaqah ini berbentuk lish yang berada di dinding rahim wanita. Dia macam lintah duduk situ. Tapi mata kasar confirm tak nampak. Mesti tengok dengan mikroskop. Mikroskop tu yang memang paling hebat punya mikroskop baru boleh nampak. Bermaksud leash tu dia macam hidup lah. Ya, hidup. Dia menghisap darah di dinding rahim wanita seorang ibu. Maka tuan-tuan, yang ini dia kata Muhammad boleh cerita ni, benda ini ada ni, dia kata rupanya masa zaman orang Arab dulu sudah ada mikroskop rupanya. Dia macam perli lah. Macam perli. Dia kata tak mungkin benda ni boleh diceritakan oleh Muhammad kecuali dia ada mikroskop. Gitu. Jadi orang Arab ni sembunyikan rupanya mikroskop dah ada zaman tu. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan dia membuat kajian. Dia kata inilah satu keajaiban yang ada dalam Al-Quran, boleh menceritakan tentang alaqah ini walaupun alaqah ni pada matanya tidak nampak. Allahumma. Jadi tuan-tuan, ini bukti kalau tuan nak kaji confirm jumpa. Tapi kaji yang mendalam, tak? Kaji demi kajian, maka dia akan jumpa. Tapi nak jumpa itu tuan-tuan telah mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi Al-Quran menceritakan ni bila 1400 tahun yang lepas. Betul, walaupun zaman Muhammad itu tidak ada mikroskop sebenarnya, tetapi memang bukan Muhammad yang cerita sebenarnya, iaitu Tuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menceritakan demikian dan kita terima. Betul tu Ustaz. Sebab kita tahu kan Al-Quran ni semuanya ilmu Allah dah turunkan dalam ni. Tinggal kita nak mengkaji sebenarnya. Benar. Kalau kita kurang mengkaji, kuranglah ilmu pengetahuan kita sebenarnya. Jadi insya-Allah Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 67 sehinggalah ayat ke-69. Baik Ustaz, sudah ada bersedia Ustaz? Ya, silakan. Baik, insya-Allah kita nak meraihkan soalan daripada penonton kita yang seterusnya. Assalamualaikum, daripada pemanggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fahmi dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, saya Umar Abdul Wajib dari Feldaki ni Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Doktor dan Da'i, saya dalam perjalanan ni, dalam kenderaan, jadi bising sikit. Minta maaf kepada Doktor dan Da'i. Jadi soalan saya terus kepada Doktor. Doktor macam ni Doktor, dalam ayat 67 ni Doktor, dan Allah SWT dah menyebut dia menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dan dia mengatakan bahawa dia menjadikan jin manusia untuk beribadah kepada dia. Sayangnya, masalahnya, Doktor, kadang-kadang kita manusia ni yang sering mempertikaikan keagungan dia, kelebihan dia. Dan ini yang jadi masalah besar ni, Doktor. Jadi, soalan saya, apakah boleh kita mempertikai, memperlekeh apa yang disarankan ataupun apa yang diberikan tugas kepada kita tu kita tak laksana dan kita mempertikai pula hukum-hukum hakam dan segala peraturan yang dilakukan, yang dibuat di dalam Al-Quran dan Al-Quran ini. Jadi soalan saya, apakah boleh kita bertindak demikian, dan sekiranya kita bertindak demikian, apakah kita status kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar ini, yang di hadapan
beribadah dan taat kepada beliau, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu soalan saya, Dr. dan Dai. Terima kasih banyak Dr. dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid di atas persoalan tersebut. Saya mendoakan Tuan Haji selamat sampai ke destinasi insya-Allah. Jadi Ustaz dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Majid. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Soalan yang baik, dan sebenarnya manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala bekal kepada manusia dua perkara lah yang asas, yang sangat jelas, iaitu pertama sekali manusia ni dia beri akal, yang kedua manusia dia beri nafsu. Ini serangkai, ini tak boleh lari ni. Dan inilah membezakan manusia dengan malaikat, membezakan manusia dengan syaitan. Dan pada masa itu juga akal dan nafsu ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri manusia ikhtiar, pilihan. Pilihan ini sangat penting. Jadi dengan sebab adanya akal dan nafsu ini, maka dia tengok siapa kuatlah. Pada masa inilah pentingnya nak mendidik supaya akal lebih kuat, iman lebih kuat, bukan nafsu tu lebih kuat, bukan syaitan yang mempengaruhi dia lebih kuat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kalau dia mempertikaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita cerita pada awal tadi, Quran tadi, mempertikai itu sebenarnya secara tidak langsung, walaupun dia klaim dia ikut Quran, tapi sebenarnya sedang ikut nafsu dan syaitan. Dia memilih begitu. Orang suruh belajar secara disiplin yang betul, dia tak nak. Dengar tanyalah ustaz pun tak nak. Kadang-kadang dia tak belajar daripada A ke Ustaz, terus lompat ke GM confirm tak. Dia hanya membaca dan mengambil-ngambil celuk sikit situ, celuk sikit situ. Jadi itu cara-cara yang membuatkan kesalahfahaman terhadap Al-Quran. Jadi kita perlu belajar, kemudian kita perlu mendidik nafsu kita untuk mentaati perintah Allah. Jangan confirm dah nafsu ini akan menentang, tapi mendidiknya. Betul. Maknanya sebab dalam agama ini tuan-tuan, ada perkara yang sesuai nafsu. Ada Ustaz, ada. Contohnya kahwin, makan. Tidur, berehat, itu sesuai nafsu. Tapi ada perkara yang tak sesuai. Yang sesuai itu okeylah, jalan je lah. Tinggal lagi yang tak sesuai. Yang tak sesuai ni dia akan menentang. Tapi kita kena didik nafsu kita untuk mentaati ataupun tunduk. Orang yang tunduk kepada yang Allah kata, yang Rasul kata, kita terima. Betul Ustaz. Kita letakkan nafsu ni letak kena pada tempat dia Ustaz. Ya. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada saudari Sahziatul Sidik. Ayat yang ke-67. Bagaimana bagi segelintir yang mempersiapkan dengan tanda-tanda akhir zaman, membuat persediaan makanan, katanya akan terputus bekalan makan, akan dilanda kemarau. Sedangkan persediaan yang perlu dibuat adalah amal soleh kerana kematian tidak mengenal usia. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik di atas soalan tersebut. Saya kira ini soalan yang sangat baik Ustaz. Ya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sahziatul Sidik. Sebenarnya perkara ini pun telah viral lah. Dalam seminggu 2 minggu ini. Berkenaan ada satu kumpulan yang buat persediaan, kot nak berlaku kemarau, nak berlaku itu apa semua. Tuan-tuan, sebenarnya perkara akhir zaman ini, yang semalam pun saya ada bincang dengan Fahmi berkenaan dengan isu akhir zaman. Ada orang yang mengatakan bahawa akhir zaman ini tak payah sebutlah, kita tak tahu pun bila. Betul. Tak. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, yang cakap begitu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat daripada Nabi. Contohnya, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku dibangkitkan dengan kiamat itu ni je ni. Jaraknya ini tuan-tuan, maksudnya sangat dekat. Walaupun ada tafsir ulama ni 1000, 2000 tahun, tak apalah. Yang penting nak ceritanya sangat dekat. Maknanya secara automatik kita berada di bahagian akhir dunia. Baik, yang kedua ialah tentang berlakunya tanda-tanda yang lain, isyarat-isyarat ini disebut dalam hadis Nabi sangat banyak berlaku. Contoh mudah ni hadis Sahih Bukhari, yatatawaluna fil bunyan, manusia mau meninggi-tinggi bangunan. Tuan-tuan tengoklah bangunan tak tinggi kat mana atas muka dunia sekarang ni. Semuanya tinggi-tinggi berlaku. Ada. Kalau di Arab sana masing-masing berlomba-lomba untuk membina bangunan pencakar langit yang nombor 1 yang paling tinggi dia punya. Berlomba-lomba. Kemudian anak-anak yang menderhakai kedua ibu bapa. Sangat-sangat banyak. Yang anak saman bapa pun ada sekarang. Ada. Jadi nak beritahu benda-benda ni sangat
isyarat-isyarat sangat jelas. Petanda banyak. Petanda sangat banyak. Jadi kalaulah mereka ini membuat persediaan makanan ke apa semua itu di atas dasar mengambil secara tafaul ataupun mengambil secara umum daripada isyarat-isyarat Nabi itu tak apalah. Cuma kalau dia duduk kita tak boleh buat apa dah, kita kena tunggu ada tuan-tuan, sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalaulah ada esok nak berlaku kiamat, kemudian di tangan kamu ada satu habbah, biji yang kamu nak tanam, kena tanam. Maksudnya kerja buat kita kena berjalan, tinggal lagi nak bersedia di atas dasar kita bersangka baik bahawa perkara ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengapalah. Tinggal lagi kamu jangan buat benda lain, tinggal semua sekali, kita kena ini saja. Tak boleh lagi tu. Itu tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan Dai, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sepudai Johor. Masya-Allah. Apa khabar Haji Tukinon? Alhamdulillah baik. Pagi ni Baik. saya doakanlah mudah-mudahan tanyalah Ustaz ni dalam keadaan semua baik. Amin. Amin, Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Jadi Haji Tukinon, Soalannya pagi ini Doktor dan Dai. Ya. Ayat yang ke-67 jugalah ya. Okey, baik. Dalam ayat yang ke-67, Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada air. Maksudnya air mani lah. Daripada jadi air mani, jadi sisik darah, jadi segumpal daging. Dan seterusnya dibagi roh dan nyawa dan dilahirkan. Serta dibesarkan dan sampai tua. Persoalan saja, dalam ayat kun fayakun, maknanya Allah akan buat. Maka kalau kata dia jadi. Jadi kalau dia nak matikan maknanya, adakah dia nak tunggu sampai tua? Maknanya kalau dia lahir, sebelum lahir dia dah mati. Adakah betul ke perkataan ini apa yang dinantikan dalam Al-Quran? Itu saja soalannya ya pagi ini. Ustaz, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon di atas soalan tersebut. Seronok dengar dia tanya soalan. Okay, Ustaz, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Tukinon, antara pemanggil tegar kita. Semoga Allah beri kesihatan sehingga sepanjang hayat insya-Allah. Dan tuan-tuan, ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada sebahagian mati awal. Dan kita tengok rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita begitu lah. Maknanya sebahagian telah dimatikan lebih awal. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Sebahagian pula dilanjutkan usia sampai ke tahap yang arzalil umur yang bahasa mudahnya umur hina. Maksud hina ni apa? Kita sampai peringkat tua yang tak tahu apa dah, kadang-kadang najis pun buang rata-rata dah, nyanyuk dah seumpamanya, itu arzalil umur. Baik tuan-tuan, bila disebutkan tentang arzalil umur ini, kalau Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, maka umur ini gunakanlah untuk mentaati perintah Allah, untuk buat kebaikan, untuk dengar tanyalah ustaz, untuk segala-gala yang memberi pahala lah. Ustaz jumpa sebahagian orang yang panjang umur, tapi Allahumma tuan-tuan, orang biasa orang panjang umur, fahami kan? Dia tak boleh tidur mana dah malam. Dia akan sadar. Tapi sadar pun duduk rumah, duduk kat luar tu, duduk menengok, begitu tengok. Dia tak tahu apa. Isap rokok. Isap rokok dan seumpamanya. Allahumma. Jadi tuan-tuan, itu umur yang sudah Allah beri kelebihan umur, yang mana umur ini gunakanlah untuk mentaati perintah Allah. Kalau tak boleh tidur malam, sembahyang. Ada? Betul. Kalau lepas sembahyang tu, baca Quran. Berzikir. Dah, biar mati begitu. Biar mati dengan tersebut. Sebab ada sebahagiannya memang Allah Subhanahu Wa Taala matikan dalam keadaan yang umurnya pendek. Cuma yang Haji Tukinon sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni fatrah ataupun masa yang kejadian itu, begitulah dia punya proses kejadian manusia. Dan tidak menafikan bahawa di sana ada sebahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala matikan dalam keadaan yang lebih awal. Semoga-moga Allah panjangkan umur kita ni atas kebaikan. Amin. Na'udzubillah, kalau panjang umur tiba-tiba kerja ni buat kejahatan, wal'iyadzubillah. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil juga. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i, Kak Iyad sini, Nurhayati Ismail dari Rawang. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan.
Kak Ayat nak tanya tiga soalan Ustaz. 3 soalan. Pertama, di dalam Al-Quran banyak cerita macam tadi ayat 67 menceritakan tentang kejadian manusia. Jadi Kak Ayat nak tahu apakah hikmahnya kita dilarang atau ditegah untuk membicarakan soal roh dan Allah menyembunyikan banyak ilmu tentang roh. Dan soalan kedua, macam mana kita nak tahu kita mendapat keberkatan umur tu Ustaz? Dan soalan ketiga, Kak Ayat nak minta Ustaz kongsi sikit. Boleh ke macam Kak Ayat ni minat taranum tapi kita tahu kita pun tak pandai bertaranum. Boleh tak kita macam kita mengaji, kita buat lenggok kita sendiri tapi masih kita cuba hijaz ataupun nahwan, bayati dan sebagainya Ustaz. Boleh ke Ustaz? Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Ismail di atas soalan tersebut. 3 soalan Ustaz. Jadi saya serahkan Ustaz. Jadi saya dah salin soalan. Ustaz tanya, Ustaz boleh tanya saya lah. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih kepada Kak Ayat. Memang trademark Kak Ayat ni soalan dia 3. Terima kasih. Tapi tak apa, tak ada masalah. Tinggal lagi, tuan-tuan. Saya respon yang pertama lah. Iaitu berkenaan ruh. Ruh ini memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Katakanlah Muhammad, ruh itu daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang kami berikan pengetahuan tentang ruh itu sedikit. Tinggal lagi yang lain tu kita serah kepada Allah. Yang kita bincangkan hanyalah berkaitan dengan ruh yang Allah sebut, yang Rasul sebut mencukupilah. Dah, sebab Allah dah letak dia punya pendindingnya di situ. Mana kamu tak tanya banyaklah, yang dalam tentang roh ni aku saja yang tahu. Min amri rabbi. Satu. Yang kedua tentang keberkatan umur. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Umur yang berkat ini adalah umur yang panjang umur tapi dalam kebaikan. Ya. Baik, ayat Quran Allah sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya begini, saya lupa ayat itu. Maksudnya, jangan kamu merasakan bahawa Allah panjangkan umur kamu dengan tujuan kamu rasa bagus untuk kamu. Nah, liyazdadu ithma. Tapi sebenarnya tuan-tuan, umur yang panjang itu adalah umur yang mana semakin panjang dia memberi kebaikan. Maknanya kita boleh tengok, oh, umur saya ni insya-Allah berkat. Kenapa berkat? Banyak kebaikan saya boleh buat. Insya-Allah itu berkat. Tapi kalau panjang umur, tapi makin panjang dia, makin tidak taat kepada perintah Allah. Na'udzubillah, sebagai contoh Ustaz sebut tadi, seperti mana yang mudah-mudahan Allah beri hidayah pada makcik Quranis yang Ustaz sebut tu. Ya, supaya dia belajar, kemudian dia mendalami. Berguru, paling kurang dengarlah, tanyalah ustaz. Paling kurang. Berguru kan? Paling kurang dengarlah tuan-tuan. Sebab setiap hari ni ada ustaz yang beza-beza. Dan mereka akan menerangkan sikit sebanyak. Asas-asas kepada ilmu-ilmu sudah ada. Betul. Tinggal lagi pergilah buka kitab pula tu. Jauh lah sikit cerita tu. Nak ceritanya bahawa insya-Allah dengan buat begini akan memudahkan kita mendekati dengan agama yang betul insya-Allah. Jadi soalan yang ketiga. Soalan yang mengaji ketiga. Tapi tak tahu taranum. Baik. Tapi buat juga lenggok dia. Jadi, tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, Ustaz ringkaskan di sini, Kak Ayat berlatih taranum murattal. Berlatih taranum murattal, insya-Allah itu sangat dekat untuk bacaan orang awam. Adapun taranum asli mujawwad, iaitu panjang ceritalah. Kena mengadap guru, kena tarik panjang-panjang napasnya. Kemudian suara pun kena tinggi. Jadi itu memberi kesan yang amat kuatlah kepada kita sebagai pendengar, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik jawapan dia pada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3, tetapi tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Kita ada lagi 30 minit di siaran TV9. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan berbaki. 30 minit lagi siaran kita di TV9. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 67 sehingga ayat ke-69 yang akan dikupas oleh Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baik, insya-Allah Ustaz, dah bersedia Ustaz? Ya, kita nak raikan soalan daripada penonton kita daripada Facebook, daripada saudari Mazni Hasan. Merujuk kepada ayat ke-68 surah ini, jika Allah ingin menjadikan sesuatu, Allah hanya perlu menyebut kun. Soalan saya, adakah semua perkara yang dijadikan Allah itu diperlukan menyebut perkataan kun baru terjadi? Sebagai contoh, kejadian manusia yang berperingkat-peringkat. Adakah setiap peringkat itu perlunya perkataan kun daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Mazni Hasan di atas soalan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mazni Hasan, soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya bila Allah sebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidup mematikan, dan apabila Allah nak buat satu perkara, Allah hanya perlu kata kun fayakun. Jadi tuan-tuan, banyak persoalan sebenarnya orang tanya tentang kun fayakun ini. Iaitu kenapa tidak apabila kalau Allah sebenar-benar berkuasa, dia kata kun fayakun sahaja, kena orang tu buat jahat kun fayakun, mati. Dah. Bila orang tu bunuh orang contoh, kun kena panah, mati dia. Jadi semua kejahatan, rasuahnya, ribanya, apa semua kun. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Allah menceritakan tentang kekuasaannya. Boleh tak Allah buat begitu? Ya, 100% memang Allah boleh buat dia demikian. Tapi tuan-tuan, di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah. Fahami? Kita sekarang ni kan dah bersiaran ni dah hampir 2 jam ni kan, lapar kan? Boleh tak Allah kun kau kenyang aja? Boleh. Dah, boleh aja. Betul? Dah. Tapi kaedah yang Allah buat untuk kita manusia ini ialah nak kenyang kena makan. Kenyang tu Allah beri. Tapi ikhtiarnya kena makan. Itu proses lah. Jadi proses ini Allah yang letakkan kaedah itu. Nah, dalam masalah mencari ikhtiar ni Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh. Contoh mudahnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke arah kebinasaan. Bukankah Allah kun fayakun aja? Tak. Jadi maknanya tuan-tuan, ada perkara-perkara kita kena ikut kaedah-kaedah ini, yang kaedah itu pun Allah yang suruh. Ada satu pelajar ustaz ni, dia kata semua benda ni Allah kun fayakun, Allah takdirkan berlaku dah. Jadi kalau kat mana-mana nak mati juga. Jadi kalau kita bawa motor, kita pecut ajalah. Kalau mati. Kalau kat tepi jalan pun, kita tak bawa motor, duduk tepi, orang langgar, mati juga. Jadi, tuan-tuan, itu dia ambil keadaan mudah sebegitu dah. Tuan-tuan, sunat rahmat Allah sekalian, saya nak sebutkan bahawa ada perkara yang Allah suruh mengikut kaedah ikhtiar tadi. Allah yang suruh. Jadi, kalaulah kita bawa motor laju pun aksiden mati, kita bawa motor perlahan pun aksiden mati, tapi Allah suruh ikhtiar. Suruh ikhtiar. Betul, Allah bagi akal. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke arah binasa. Allah yang suruh tu bukan orang lain.
jadi dengan dia bawa laju confirm kalau aksiden mesti mati itu dia lari daripada ikhtiar. Allah Akbar. Betul tu Ustaz. Sebab hidup kita ni dah aturan dia sebenarnya. Ya, Dan ada aturan tu aturan, Allah ada dah letakkan dalam Quran dah pun. Kan tinggal kita nak mengkaji, nak belajar dan mendalami je ilmu Al-Quran ni insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Berdasarkan ayat ke-68, maksudnya dialah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, apabila dia menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka dia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau. Lalu menjadilah ia. Bagaimanakah cara untuk memberi keyakinan, kepercayaan kepada mereka yang tidak percaya bahawa hidup dan mati bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi disebabkan perkara-perkara lain. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin di atas soalan yang sangat baik, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Soalan yang sangat baik, tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jelas tentang Allah yuhyi wa yumiit. Allah menghidup dan Allah mematikan. Dan tuan-tuan, kehidupan dan juga kematian ini dia ada sebab musabab. Itu juga Allah yang buat. Jadi kita lahir di ini daripada mak dan ayah. Kita tidak lahir tiba-tiba lahir begitu ada tidak. Allah boleh buat tak begitu ni? Boleh, tak ada masalah bagi Allah. Tinggal lagi kaedah itu Allah juga yang cipta, yang aturan itu Allah juga yang buat. Jadi kita kena ikut aturan ini. Tuan-tuan, menjawab kepada soalan ini saya nak bagi satu. Kita manusia ini ada yang baik, ada yang tak baik. Nah, baik dan jahat itu ada di kalangan manusia. Ada orang pertikaikan, kenapa Allah, kalau Allah ada dia kata, kenapa Allah biarkan adanya kejahatan, pembunuhan, penipuan dan segala-galalah kejahatan tu ada. Kenapa Allah biarkan? Maknanya Allah tak ada. Dia ambil kaedah itu. Biasanya golongan macam ni, biasa dia kan golongan ateis kan Ustaz? Ya. Dia tak percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Sesungguhnya rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia buat kita ini, dia sudah kembali kita kepada kaedah yang Allah tetapkan. Maknanya manusia ini apabila Allah jadikan kita ini, manusia ini terikat dengan undang-undang itu. Kita kata kenapa Allah jadikan kita, kemudian Allah biarkan kita pula hidup dalam keadaan ada musibah, kemudian ada kejahatan, kemudian yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Betul. Kenapa Allah tidak biarkan yang baik jadi atas muka dunia ini? Tuan-tuan, kalau soalan nak tanya begitu, tanya yang lebih senang lagi daripada itu, iaitu kenapa Allah tak ambil kita terus buat masuk dalam syurga? Kan senang, tak ada lagi dunia ni, tak ada kepayahan, so, senang je. Boleh tak Allah buat begitu? Boleh. Kenapa Allah tak buat? Jadi tuan-tuan, Ustaz nak kembalikan ini kepada 3 ayat. 3 ayat tuan-tuan tengok, ini rupanya antara kita dengan Allah sudah ada MOU dan perjanjian. Perjanjian nombor 1. Perjanjian nombor 1. Iaitu kita telah berjanji dengan Allah bahawa kita sanggup mentuhankan Allah. Mentauhidkan Allah lah Tuhan kita tu, kita sanggup. Kat mana kita sanggup? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Kata bala, bahkan ya Allah, kami bersaksi bahawa kamu Tuhan. 1, itu janji kita dengan Allah. Tulis dah ni dalam Quran lah. Nombor 2, iaitu kita sanggup menerima satu amanah daripada Allah yang langit, bumi, bukit-bukit tak nak terima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manusia terima apa dia? Amanah daripada Allah. Itu yang kedua. Kita pun fikir-fikir, bila pula kita tak terima ni Nah, tak ingat pun. Tak ingat pun. Allah tulis dalam Quran, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya manusia tidak beri alasan kami lupa, maka kami tulis dalam Quran. Adalah. Masya-Allah. Ya, tuan-tuan tak boleh nak lari dah kita dah. 2. Yang ketiga barulah Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkaitan dengan janji kamu itu kan, 2 tu kan. Aku nak tengok ni, aku letak atas muka bumi ni, atas dunia ini, ayyukum ahsanu amala liyabluwakum. Aku nak uji
boleh tak kamu tunai janji yang kamu telah meterai, yang telah kamu MOU dengan aku sebelum ini? Boleh atau tidak? Jadi tuan-tuan, Allah biarkan kita sama muka bumi ini, nak menjawab soalan tadi, biar tu kenapa? Kerana Allah nak tengok. Sekarang, kamu dah berjanji, kamu tunaikan. Allah tak biarkan saja, malahan Allah ada hantar nabi-nabi, rasul-rasul suruh kalau kamu lari sikit daripada channel yang ini sebenarnya kamu kena ikut. Quran ada dah. Pengulas kepada Quran itu Nabi SAW ada dah. Jadi kamu kena ikut. Jadi kalau kamu buat salah, tak apa. Tunggu. Nanti kita akan jumpa balik di akhirat dan akan dibalas terhadap perbuatan kamu. Jadi bukan mana Allah biar, tapi Allah terikat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah terikat dengan janji ini. Allah tidak mungkin janji. Betul. Yang jahat mesti dibalas. Betul. Saya teringat kisah saya tengok dekat dalam YouTube satu kisah berkenaan dengan orang yang tak percaya pada Tuhan. Dia cerita dia dalam YouTube tu dia cerita pasal seorang tukang gunting rambut ni, dia tengah gunting rambut orang ni. Seorang ni dia kata masa dia tengah baca buku berkenaan dengan etis. Dia kata aku tak percaya pada tukang gunting rambut. Aku tak percaya pada Allah. Aku tak percaya pada Allah, aku tak percaya pada mana-mana Tuhan. Dia kata sebab apa? Sebab kalau ada Tuhan, tentu tak ada orang yang susah sekarang. Tentu tak ada orang miskin sekarang. Tentu tak ada orang yang sakit sekarang. Kata mesti semua indah-indah aja. Kalau ada Tuhan lah, dia kata. Kalau Tuhan yang kamu ceritakan sebelum ni, kata maha bagi bijaksana, maha pemurah, mesti semua orang dah kaya dah sekarang. Lepas tu, yang tukang gunting tu terkedu. Kemudian, dia pun tak tahu nak jawab apa. Dia nampak ada seorang lelaki ni, rambut panjang. Lalu kat depan kedai dia kata, dia bawa pergi pada orang ni, dia kata, sekarang ni aku nak berhenti tukang gunting rambut sebab aku tak percaya pada tukang gunting rambut. Kenapa pula? Sebab kalau ada tukang gunting rambut atas dunia ni, mesti rambut dia ni tak kusut macam ni. Rambut dia tak kusut macam ni, mesti rambut dia kemas dan pendek macam biasa. Barulah dia terfikir, rupa-rupanya kita ni yang tak dekatkan diri kepada Tuhan. Kita ni yang tak mencari pada Tuhan. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada kita, membuatkan kita ini pun ditimpa dengan bala bencana dan musibah. Jadi ustaz dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita telah pun masuk kelas blog. Baik, jadi celitkan mata tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini insya-Allah dengan soalan daripada penonton daripada Facebook. Daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Soalan saya pada ayat yang ke-69, siapakah orang-orang yang dipalingkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hafizi Hafiz di atas soalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hafizi Hafiz. Soalan sangat baik berkenaan dengan ayat nombor 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Tidakkah engkau melihat dan merasa heran terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah, bagaimana mereka telah dipalingkan daripada kebenaran. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya tentang ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan daripada dulu awal Nabi Adam lah sehinggalah pada zaman sekarang, manusia yang membantah-bantah, yang tidak bersetuju dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun kebenaran nyata di hadapan mereka, tetap akan ada sampailah ke akhirlah dunia ini. Dan tuan-tuan, Ustaz nak bawa beberapa contoh yang bantah ayat-ayat Allah ini, ya. Kalau kita kata zaman sekarang ini, dia
kalau membantah itu secara ilmiah, secara ilmu, kita boleh sebutkan beberapa perkara. Sebagai contoh tuan-tuan, Mi pernah dengar tak teori Darwin? Apa? Charles Darwin. Charles Darwin tu, iaitu manusia asal daripada buruk. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Ada Ustaz terbaru ni Ustaz ada baca satu orang budak muda yang bijak, memang bijak dalam bab sains. Kalau dia bentang tentang sains tu, wow, kita menarik. Hebat dia dah. Orang Islam bila dia cerita tentang sains tu, contohnya tentang berlakunya awan tu macam mana, hujannya, akhirnya teori Big Bang, macam-macam dia boleh cerita hebat. Ustaz sangat tertarik dengan ulasan dia. Tapi tuan-tuan, sehinggalah satu ketika dia ada menulis bila orang tanya macam mana tentang teori Darwin. Dia kata apa? Teori itu sangat kokoh dan sangat kuatlah, maknanya dia seolah bersetuju dengan itu. Allah. Terkejut Ustaz, sejak itu Ustaz tak dengar lagi ulasan tentang sains dia tu. Tuan-tuan, muslim rahmat Allah sekalian. Kalaulah seorang ini meyakini dengan teori Darwin itu dalam keadaan dia tahu ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata Adam manusia pertama bukan daripada buruk, maka tuan-tuan dia telah menentang ayat Allah dan boleh tercabut iman dia. Na'udzubillahi min dzalik. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Dijadikan daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kun fayakun, dia jadi manusia, bukan jadi buruk. Jadi tuan-tuan, kalau dia percaya begitu dalam keadaan dia tahu ayat Allah tu, dia telah berlawan, maka na'udzubillah, ini boleh mencabut iman dia. Wal'iyadzubillah. Sebab saya pun lihat, sebab kita tengok ramai orang bijak pandai yang mengutamakan ilmu sains daripada ilmu Al-Quran. Ya. Sedangkan yang diajar adalah kita utamakan ilmu Al-Quran dan hadis, baru diikuti dengan bukti-bukti daripada penyelidikan sains. Tapi ramai orang kita sekarang terbalik dah. Dia ketepikan ilmu Al-Quran, yang disangka ilmu Al-Quran ni ilmu mengarut, disangkakan ilmu sains ni, logik akal ni lagi baik daripada ilmu Al-Quran. Mana kan itu adalah salah. Saya pun tak boleh nak fikir macam mana kita boleh bermula dengan buruk, Ustaz. Tak faham. Maksud buruk sekarang ni akan dekat zoo sekarang ni akan bermula jadi manusia lah kan. Jadi kenapa ada buruk lagi ya? Kenapa ada buruk lagi kan, Ustaz? Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusof nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Puan Spina. Nak tanya macam ni kan, apakah tanda-tanda seseorang tu beriman dan apakah ciri-ciri orang yang beriman tu, dan apakah tanda-tandanya supaya kita ni boleh muhasabah diri kita sejauh manakah keimanan kita. Itu je soalan saya ya. Okay, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah Yusof di atas soalan tersebut. Tanda orang beriman, Ustaz, ciri-ciri orang beriman. Silakan. Baik, terima kasih Puan Supinah Yusof. Soalan sangat baik. Tuan-tuan semua rahmat Allah sekalian. Yang ini Ustaz jawab seperti mana yang Nabi SAW sebut. Ini sangat-sangat mudah. Walaupun disebut lain banyak lagi, tapi tinggal lagi yang disebut ini sangat jelas. Siapa-siapa man sarrathu hasanatuhu. Siapa yang suka benda baik, wasa'athu sayyi'atuhu. Siapa yang benci benda jahat, fadzalikumul mu'min. Itu beriman. Contoh tuan-tuan, ya. Orang suka benda baik ni, kalau dia tengok orang sembahyang, dia tengok orang baca Quran, dia tengok orang buat baik, Allah rasa, oh sukalah, baguslah budak ni kan. Kita rasa suka. Itu tanda iman. Boleh cek tu. Rupanya tanda beriman. Satu. Yang kedua, kalau dia tengok benda jahat, orang buat dosa, orang buat salah, tipunya, rasuahnya, ribanya, minum arak tu, kita Allah rasa tak suka. Benci tu tuan-tuan. Walaupun benci itu kepada maksiat dia buat, tapi tak suka itu menunjukkan dia beriman. Masya-Allah. Fadzalikumul mu'min. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama lahirkan perasaan itu. Kalau tidak, kalau kita duduk sekali dalam tu, maknanya ada masalah iman tu. Orang buat satu majlis yang memang terang-terang jelas itu, majlis itu adalah majlis yang penuh dengan araknya, penuh dengan kejahatan semua, kita okey je, saya tak buat pun, saya duduk je.
Tuan-tuan, maka itu kena cek itu masalah dalam masalah iman. Jadi kalau nak tahu beriman tidak, kita tengok program ke dalam TV ke apa semua, kita tengok ini ada kena mengena dengan Islam suruh, yang Allah suruh, Rasul suruh, suka, insya-Allah. Termasuklah tuan-tuan, barangkali dalam makna ini orang tengok tangan Ustaz, insya-Allah tergolong beriman, insya-Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita pun sudah menghampiri ke penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh membacakan doa ringkas untuk memberkati majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim di atas perkongsian bersama-sama dengan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga para penonton di atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dengan kami di dalam rancangan kita pada pagi ini dengan topik tafsir dan taranum Surah Ghafir ayat 67 sehingga ayat ke-69. Tapi jangan lupa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk siaran esok, siaran esok kita akan bersama lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz seperti biasa bersama dengan Da'i Luqman dengan topiknya Hinanya Riba, dengan panelnya Ustaz Mustafa Muhammad Suki seperti biasa pada hari Isnin jam 6.30 pagi 31 Januari 2022. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya-Allah jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.